tiba-tiba macam non-stop korang tak sedar, always seek doctor first. Yes. Kalau recording 3 2 1. Hai. Okay, so kita tak nak buang masa, kita nak sambung dengan part 2. So anyways, my name is Aidi. I'm Ellie. Ustaz Hidayat, Nur Hakim. Alright, we are from the Black Cats Podcast. So kita nak buang masa pasal, so last week mana kita stop? Mar. Aku lupa. Question. Man had a question. Yeah. So what was the question that you Back have? to our last week punya episode. Ustaz eventually shared his experience and how to self ruqyah. Okay, one question. We're talking about position on how to self ruqyah kan. Okay, say for example kalau tengah ruqyah sendiri tu kita baring sambil-sambil baca sekali tertidur. Tak ada masalah, boleh je. Silakan. Okay. Sebab gini, kalau sekiranya kita baca ayat Quran dan kita rasa sleepy atau kita rasa tenang dan tertidur, is good, maknanya tak ada gangguan. Very simple. Sebab Al-Quran ni dia untuk menenangkan jiwa. So tapi kalau kita baca self ruqyah atau baca ayat Quran rasa macam gelisah ke, uncomfortable ke, itu tak normal lah. Atau out of sudden baca ayat Quran pada surah Al-Fatihah ke ayat kursi ke apa, nangis. Pasal macam dulu bila for me lah when I was at I remember ni bila time tengah kenduri, then macam kan ramai-ramai tengah tahlil kan. Tengah tahlil tu dia macam aku tertidur. Lepas kenduri tu mak aku cakap dengan aku apa, ni tadi orang tengah baca-baca kau tidur ni, setan berkayut dekat mata, dia ada setan ni. Betul ke? So ada juga bila kita ruqyah dia akan rasa dia gitu je. Okay, so ada yang juga bila kita ruqyah dia akan rasa ngantuk yang teramat. Ngantuk yang teramat pun ada juga sense of gangguan juga. Sorry. Okay. So ada juga. So ada yang kita punya patient bila dia tak ngantuk tau, tapi bila kita baca dia terus rasa macam ngantuk, tapi at the same time ada simptom lain. Dia rasa tak tenang, tapi dia macam ngantuk je. Arus ada dia macam letih, dia dengar ayat Quran macam letih, sakit. That one gangguan. Tapi kalau kita tertidur tenang, tak ada masalah. Yang penting jiwa tu tenang. Tapi kalau macam kita rasa kita tertidur, tapi belakang cerita tu orang sebelah kita tu kata kita actually tengah kena, macam mana tu? Ada, mesti ada sebab. Bila you tidur, orang sebelah kan nampak mungkin you ada buat gerakan ke, dan ada gangguan lah. Usually macam gitu. Tapi kita rasa tenang. Dan usually kalau rasa tenang dia takkan ada gitu. Tak ada lah. Maknanya it's not tenang. Tapi kalau say for example kalau waktu kenduri ke, waktu dengar surah-surah lah, macam free time lah, because you know some people especially like me sometimes kita stress. The best is to dengar surah-surah lah untuk menenangkan kita kan. Kalau sekali tengah dengar surah ni Al-Alim macam ngantuk. Ada ngantuk So ada yang kalau kita punya patient yang I take from all the experience of patient So ada yang menguap. Takut boleh juga dari penyakit ain. Ada juga macam tapi gitu. walaupun macam surah-surah yang kita dengar tu, okay, macam kita ni bukan peruqyah. Okay, ustaz tahulah, ustaz peruqyah, so maybe he knows certain surah to read for ruqyah lah kan. Macam kita ni, kita baca, kita tak tahu, like kita normal people, we don't know what are the surahs for ruqyah. So for example macam kita dengar apa-apa surah lah, then suddenly macam menguap, like so ada yang so ada juga tau gangguan gitu. So for example bila kita like surah which is not related to ruqyah, tapi dia punya menguap continuously, non-stop. And juga before that memang kita tak menguap pun. Misalnya bila dengar Quran terus menguap. Terus menguap. Tu ada masalah. Tengok man. Aku tak boleh orang berbual pasal menguap ke, aku tengok orang menguap, aku nak menguap masalahnya. Jadi kau bayangkan kalau legit satu hari mana tahu aku ikut ustaz pergi ruqyah, kalau orang tu menguap, aku pun menguap. Lepas tu ustaz yang dulu ruqyah kau. Tapi kalau kita dah tahu yang assistant gitu, memang no problem lah. Kita dah tahu mana itu perangai dia. But kalau menguap out of sudden, macam solat menguap, itu ada masalah. Memang kita ada patient kita gitu. Dia cakap, ustaz, bila saya solat atau baca Quran je, saya akan rasa ngantuk, saya akan rasa menguap, saya akan rasa uncomfortable. Macam gitu. Macam kita
fresh, we are fresh, kita tak ngantuk, tak penat, tak apa lah, tiba-tiba dengar surah je nguap. Oh, there's something is not right. Korang dia dengar nak tu kasi kita kan macam ngantuk. Atau usually this thing happen bila kita nak buat ibadah. Kita nak baca, kita rasa ngantuk. Yes, misal Ustaz dulu belajar is hafal Quran juga. So bila ada, kita kadang-kadang ada buat baca Al-Baqarah untuk rumah-rumah baru. So our principal akan panggil few yang budak-budak tahfiz untuk bacakan Al-Baqarah lah. So Ustaz pun cakap, my principal pun cakap, kalau sekiranya rasa ngantuk, abaikan, just continue baca. So ada yang rumah tu previously is rumah Cina, and dia memang, kalau nak cakap, memang soleh dalam agama dia lah. Altar dia bukan kecil-kecil, besar-besar. Patung dia besar-besar. Dia memang selalu suka solat lah, macam prayer dia lah. Dan rumah tu bila kita baca semua ngantuk. So macam rasa berat bila kita baca. Padahal lagi baca ni usually Al-Baqarah, kalau kita sebagai orang yang hafal Quran, Al-Baqarah is nothing. Kita boleh baca very fast, maybe dalam 1.5 hours atau 1 hour 45 minutes. Usually kita dah boleh habis. Ada 1.5 hours lah. Tapi kita tak pernah rasa ngantuk bila baca. Tapi bila kat rumah tu kita baca, terasa macam asal berat mata ni. Kenapa Ustaz kena baca kat rumah orang tu? Okay, so antara hadis Nabi SAW yang mengatakan kalau sekiranya ada dalam sebuah rumah tu dibacakan Al-Baqarah, maka syaitan akan keluar. Tapi ada ulama menafsirkan adalah 3 hari saja. Lepas tu dia boleh datang balik. So macam tu. So orang-orang yang engage dengan kita, dia memang nak buat pagar rumah lah. So ada pagar rumah macam saya buat, kita akan spray, kita akan azan, buat penjuru, so on and so forth lah. Tapi ada baca Al-Baqarah saja. So bila kita buat tu memang untuk memagar rumah, dan kita pun rasa ngantuk. So maknanya ada something wrong. It's not normal. So kira kan within that 3 days tu kita kena baca lagi, betterkan kita yang amal ibadah. Tapi jangan stop after 3 days, tapi continue kalau boleh. So dia very simple gini je. Bila ulama menafsirkan atau ulama mengatakan 3 hari saja, itu bermaksud untuk istiqamah. Istiqamah dalam bahasa kita, istiqamah maknanya berterusan. So bukan 3 hari itu kita baca hari ni terus dah tak baca dah sampai bila. Maknanya lagi 2 hari baca lagi. So kita selalu nasihatkan patient, kalau tak boleh baca Al-Quran, tapi tak mampu nak habiskan Al-Baqarah dalam 1 hari, separate. Ambil 3 page, 5 page. Oh boleh ya? Boleh, of course. Boleh tak bit masalah. Bit by bit lah. Tapi itu lagi bagus daripada you dengar. Itu lagi bagus daripada you dengar yang kalau recording lah. Maksudnya you baca sendiri. Yelah, you niatkan apa yang you nak baca. You niatkan ruqyah ke nak pagar rumah, lagi bagus. Macam itu. But also there is a saying that macam kadang-kadang kan kita rumah ada those yang recorder, yang playing surah-surah, yang radio yang plug in tu kan. Correct. Okay, example rumah tu pernah ada gangguan. Okay, macam kita ni tak termampu nak baca Al-Quran hari-hari tau. For example, then all we can afford to do is to plug in and play. Does that helps? Of course. Okay. So dalam pagar rumah yang kita akan nasihatkan, apabila kita nak memagar rumah, automatik. Sebab dah tengok Man dah jeli. Daripada side eye dah nampak Man dah jeli. Okay, bombastic side eye. So bila kita nasihatkan klien kita yang nak pagar rumah, kita selalu cakap the only way yang you nak pagar rumah adalah menghidupkan rumah dengan ibadah. So menghidupkan rumah dengan ayat Quran dengan plug pun dibolehkan. Cuma kita cakap baca lagi bagus. Yes. Pasal niat tu Correct. ada. Tapi kalau just buka, memang it works. Tapi untuk menghidupkan rumah. Tapi kalau untuk pagar ruqyah, usually is lagi bagus untuk baca sendiri. Correct. So tak ada masalah, silakan. Especially bila rumah tu ada gangguan, kita ada patient where dia dah buka terus rosak. So dia beli lagi, sama happen. Rosak lagi. Tak sampai setengah jam. Why I ask this, because aku pernah experience this one time. Aku on. Bagus dia tengok kamera. Dia explain gini dulu. Aku pernah experience gini dulu, baru dia nak explain. Aku pernah experience lah, personally back then when I stayed on my own, tinggal sendiri sebelum kahwin. So what happened was, aku pun ada that plug lah, that radio plug-in. So aku on pelan. Actually pelan lah, cuma tak nak, pasal you know rumah-rumah baru, kalau kau on blast nanti orang jiran sebelah dengar, blok sebelah dengar. So aku on pelan. That's the first minimal volume. Then suddenly dia macam dia atur kuat sendiri. Kuat sendiri. Tu apa hal tu sebenarnya? Aku sebab takut sendiri. Oh wallahualam, yang tu Ustaz tak boleh. Kan aku macam takut macam mungkin ada dia punya yang dia punya mungkin tu play on agaknya tak. Positif lah. Ya. Atau jenis Islam nak kuatkan dengan gigi.
Wallahualam. Tak apalah. Susah. Tapi jin Kan. Islam dia memang Islam. Macam mana tu konsep dia jin Islam tu? Oh, dia ikut agama Islam lah. Dia Kira solat, dia macam kita lah, Ustaz. Dia ibadah. Ya, sama. So bila so dia cakap ada yang some kita punya kirakan bukan peruqyah, tapi dia perubat. Yang dia menggunakan, dia cakap tapi dia pakai jin Islam, Ustaz. Dia pakai jin Islam ke, dia pakai jin kafir ke, jin Tetap Buddha, jin. tetap tak boleh. Jin mata tuncit. Jin mata tuncit lain. Oh, okay. Jin mata tuncit macam man. Oh, okay. Lain. Jin pakai headband. Okay. So macam gitu. So kalau for example dia cakap jin Islam tak boleh, disebabkan memang dalam ayat Quran memang tak boleh ada perhubungan antara jin dengan manusia. Correct. Correct. Tu nanti Dia Islam ke tak Islam ke tak boleh lah. Sebab lagi jin Islam should tahu yang tak boleh buat gitu. Sebab dia zalim. Macam so bila dia menjelmakan diri zalim. Tapi jin Islam ni dia tak akan ganggu manusia. Oh tak, ada. Of course. Okay, so Ustaz saya so formal. Okay, so Ustaz kasih satu example. Ustaz kasih satu example. Kita orang Islam, manusia orang Islam. Berapa ramai orang Islam yang minum arak? Berapa ramai yang orang Islam pergi clubbing? Berapa ramai orang Islam yang main judi? Haram tak? Tahu tak haram? Tapi kenapa dia buat? Same goes to jin Islam. Diorang pun ada nafsu, diorang pun buat benda perkara dosa. So macam gitu. It's the same thing, same concept. So tapi dia affected tak kalau kita baca Quran? Yes, dia akan tetap affected because dia buat benda yang salah. Walaupun dia cakap aku jin Islam ke apa, tetap dia akan rasa sakit. Sama macam kita manusia, kita pun Islam, sekali kena ruqyah dengan surah-surah pun affected juga. Kira dia macam kita lah, cuma kehidupan dorang dengan kehidupan kita berlainan. Lain dimensi. Lain dimensi. Yes, lain dimensi. Sebab dorang hidup mungkin beratus tahun. Kita paling pun 70, 80. Give or take lah. 70 to 80. Ya. Dorang lagi lama. That's why dorang boleh tahu the past, everything dorang boleh tahu. Macam gitulah. So macam bomo. Kenapa dorang boleh, they call it telik lah. Macam dorang boleh tahu for example ada yang diorang pergi kepada Pak Bomo ni, dia tanya, dia dah datang, dia cakap awak ni tertendang benda ni last week hari Isnin pukul berapa, dekat mana. Itu dinamakan telik, haram dalam Islam. Kenapa dia dinamakan telik? Sebab dia menggunakan jin khadam dia untuk pergi dan tanya sesiapa yang kat area situ, community dia. Dia boleh check. Sama macam kita lah. Macam kita call. For example, Mar jalan dekat bawah blok kan. For example, Mar jalan bawah blok. Tak, naik kali sana macam ni. Kita. Okay. So ikut juga dia gitu je. Okay, so for example, Mar kat bawah blok. Mar tinggal sini. Taruh ada accident kat bawah. Ustaz tinggal jurung. So yang patient ada tinggal jurung, dia cakap saya kena gini kat Choa Chu Kang. Dia cakap saya nampak accident. So I call you lah. Cakap Mar, ada tak accident? Sama. Cuma diorang pakai jin untuk hantar pergi sana dan tengok tanya sekeliling gitu. Diorang ada community diorang sendiri. Okay, I also ever heard of something, kira tak macam orang pergi perubatan macam ada masalah lah, pergi perubatan, tak kenal tau. Macam kita dengan orang yang berubat tu tak kenal langsung. Sekali orang tu yang nak minta kena berubat tu masuk rumah dia, belum cerita apa-apa lagi, orang tu dah boleh tahu. Betul. So macam itu dinamakan telik dan menggunakan jin. Tapi macam mana orang tu telik sedangkan orang tu tak kenal dia ni? Jin ni dia ada banyak capabilities yang kita tak tahu. Dia boleh tanya orang yang dekat jin-jin sana, atau jin, for example dia ada gangguan dia boleh tanya jin yang tu. Sebab jin tu dah kat dalam badan dia, mesti dia tahu nama dia siapa, dia buat apa semalam. Semua sebab dia mendampingi. Dia ada dengan dia 24/7 kadang-kadang. Tapi tak namanya, di mana rumahnya. Aduh, mana dia buat gitu tengah-tengah. Tadi aku lama berdiam diri. Aduh. So dia gitulah, dia macam gitu. So macam bila diganggu atau orang hantar sihir, jin tu akan ada dengan dia. Tapi dia keluar tak? Yes, dia akan keluar. Dia akan cari makan ke apa ke. Dia macam kehidupan dia. Tapi bila dia kena ganggu, dia ganggu. Itu tanggungjawab dia. So dia akan tahulah nama siapa. Mesti kita berbual, mesti ada perubahan nama apa. So dia akan tahu nama dia. Macam gitu. Jadi di sebalik ceritanya, kalau sesiapa yang sakit tu, sakit in terms of perlukan rawatan, carilah yang orang kata apa? Peruqyah syariah. Jangan cari. Okay, dia gini tau, dia ada satu konsep, kalau pakai jubah, pakai serban dibolehkan. Tak, dia bukan pada pakaian, dia pada perawatan, cara perawatan tu. Kalau for example ustaz pakai seluar Yankee,
Seluar Yankee. Seluar Yankee. Seluar Yankee berbaju hitam. Tak ada masalah. Ada hairstyle sikit, buat rambut sikit, tak ada masalah. Tapi kalau dia buat ruqyah syariah, dia boleh kan? Kita pun akan Dah hilang. kita pun akan dah. Dekat sikit. Tak payah ketuk lah. Saya nak ketuk saya so gitu. So kalau for example ruqyah syariah, dia pakai baju macam mana pun kita akan kasih. Tapi kalau dia pakai serban, dia dah start pakai keris. Ni quite controversial sikit lah. Tapi nanti next episode ke apa Ustaz akan explain apa kenapa dia pakai keris ke apa. So dia kalau sekiranya dia pakai tangkal, banyak yang kita punya nenek-nenek moyang kita suka. Wafat talisman. Wafat. Ya. Bukan wafat tu mati. Wafat mati. Kalau wafak kok dia Wafak. Q Yalah, belakang. wafak. Wafak. So wafak adalah Apa ni orang maki? nampak? Mana boleh? Tak sangka baik. Oh, dah. Cakap suka sangka baik. Saya suka. Tapi so, saya tak rasa dia suka saya. macam inilah dia. Jadi pernah aku tahu. So dia kalau wafat talisman, kalau bahasa Inggeris talisman, tak boleh. Haram. Walaupun dia adalah perbahasan yang dengan ulama-ulama sangat luas. Tapi yang kita ambil adalah tidak boleh. Sebab dia akan menimbulkan perkara yang lagi teruk. Why? Kalau kita pakai tangkal, kita akan ada i'tiqad. Maknanya i'tiqad kita, kepercayaan kita, ni akan protect kita. Tak salah. Ya. Tak boleh. So even if you letak 3 kul dekat frame ke apa, tak ada effect. You won't effect your rumah untuk jadi pagar, tak. Itu hanya untuk menjadi sebab so that kita tengok terus terbaca. Disebabkan kita baca lah yang dia memagar rumah. Dia hidup macam gitu. Kira macam tak ada maknanya tampal 3 kul tu. Kalau tak baca, kita tak baca, kira macam kosong lah. Kosong lah. itu setakat ayat saja. Ya. Macam kita letak Quran dekat dalam almari. Bukan pagar pun, dia setakat gitu. Apa dia? tak ada. Sila Ustaz tiba-tiba terus agro. Apa? Itu jadi agro. So dia gitu. So tangkal tak perlu. Kita tak nak cerita tak? Boleh Ustaz cerita? Boleh. Cepat tak? Memang podcast ni untuk bercerita Ustaz. Kalau podcast ni untuk makan, baik keluar. Tapi Mat tadi saya cakap pasal makan je. Tak, dari cakap pasal makan. Oh, ingat dah lapar dah ni. Boleh Ustaz bercerita? Entahlah mana. Baru makan. Boleh. Cerita je baru. Okay. So ada kita ni patient, dia orang tua. So kita masuk, kita nak ruqyahkan dia, kita ternampak ada tangkal dekat belakang pintu. So kita tanya dia, "Pakcik, itu apa?" "Oh, yang ini ada ustaz, ada kiai kasih." Oh, dia pakai nama kiai lah semua. Kiai tu apa? Kiai kok. Just in case kalau orang kata dia ada dia macam PIE. bukan, itu expressway. Oh, okey. Tu KJI. Aku tahu kau tak ada lesen. Okay, aku tahu kau rindukan lesen. Sabar Tak apa. Ustaz faham. Allah. Okay. Okay, so dinamakan kiai. So orang selalu orang Indonesia. Dia akan kita panggil ustaz, orang kiai, macam gitulah. So orang ada pangkat. Macam kiai tu kira ada pangkat. Macam gitu. Okay. So ada kiai kasih ustaz, dia cakap kalau tampar, rumah tak akan masuk perompak, rumah tak akan terbakar. Lepas tu akan dipagar, jin-jin tak masuk. Terus kita tengoklah, habis pakcik panggil kita untuk apa? Itulah. Oh, saya panggil ustaz untuk check kalau ada gangguan. Habis tu apa? So what's the use? Oh, tu tampal dia. Habis buat apa pakai? Mak saya tak payah pakai. Haji cakap ni boleh pagar daripada rumah terbakar, perompak masuk, jin masuk. Tak payah panggil kita, pakai tu je lah. Kalau rumah tak boleh terbakar, dan korang tak payah apply fire insurance kat tak payah rumah. Tak payah bomba. Bomba tak payah kerja. Letak je kat situ. Government patut beli benda tu. Ya. Betul. Satu orang satu rumah. Dah korang gaduh. Tadi tanya nak boleh cerita, tak boleh cerita. So dia gitu. So dia cakap, terus dia dah diam. Sebab gini, kadang-kadang kita ni the reason also Ustaz nak podcast. Ustaz ni tak tech savvy. Ustaz tak pandai. Apa CV? Tech TECH. Tech. Okay. Tech savvy. Tech savvy. So Ustaz tak tahu macam nak agak Faham. tak tahu macam nak spread. Faham. So Faham. okay, tak tahu nak spread kan dia youngsters. So usually youngsters kan tengok YouTube, podcast, atau ada dengar syarahan. So antara yang Ustaz nak ambil langkah untuk dakwah is podcast. So Ustaz join podcast gini untuk kasih orang tahu apakah ruqyah syariah, apa yang dibolehkan, apa yang tak dibolehkan. Sebab apa? Zaman nenek moyang kita pun tak boleh salahkan dorang. Diorang pun tak ada social media. Diorang tak ada social media, and dorang akan tergantung kepada dinamakan orang
Aring. Bukan. Salah. Dia orang dulu macam mana cakap, orang pandai. Dia kan ada orang pandai. Orang pandai tu maknanya perubat. Tapi boleh mungkin bomoh. Ya. Macam gitu. So diorang akan pakai tangkal, diorang akan pakai saka, datang daripada saka. Kenapa? Diorang rumah belakang hutan kot. Yalah. Nak cari kayu api tu. Nak cari kayu, Nak cari kayu. Kau masuk hutan. Berani kalau ID masuk hutan sendiri. Nak cari kayu. InsyaAllah lah, cakap insyaAllah lah. Tak confident kan. Tak dia tolak. Okay. So macam ada harimau, harimau binatang buas. So dia pakai jin tu untuk lindungi dia daripada binatang-binatang buas. So kita tak boleh salahkan. Cuma salah tak, it's salah. That's why kita nak kena step by step. Kita tak boleh cakap jin ni syirik ni. Tak boleh lah. Kita kena cakap dengan hormat, dengan hikmah, dengan sebaik mungkin. Kita kan macam dulu yang, kan dulu ada this thing yang dia macam rantai, macam keep your balance. Kalau kita pakai anti balance, tu actually tak boleh pakai. Itu Tak tu lain. Itu magnet. PHITEN Piten. Dia ada satu brand Fitten. Tak tahu lah dia, so there's this macam dia macam rantai ke apa benda dia, nanti you wear it, nanti give you balance tau. Tak, itu scientifically medical. Medical. Boleh lah. Asal tu pakai Medical. Boleh Masa start main golf. Ustaz main golf, Ustaz pakai? Tiba. Tak, jadi tak jatuh. Jadi bila kalau Ustaz terpusing, dia gitu lah. Dia swing gitu ya. Ambil kat situ. It's more to blood. Itu blood tak salah. I forgot. Ustaz blood. Ustaz blood. Yeah man. Dia bila Ustaz dulu Ustaz pakai dah lama sangat. So Ustaz lupa what's the scientific. Tapi itu more to scientific. Itu tak ada masalah. Kalau sekiranya ada medical. Ada medical ni lah. So terserah, tak ada masalah. So tadi going back, sorry apa. Tak, kalau yang salah is kalau dia pakai rantai kat sini nanti ada macam wafak. Yes. So selalu wafak, nanti dia letak kat situ. Ada pin, yes, dekat baju. Selalu dekat kalau budak-budak kecil tepi-tepi, dia akan letak dekat perutnya. Ya. Kenapa? Apa? Dia akan letak kat perut dia. Asal gitu? tak ada masalahnya. Ustaz nak explain. Dia ikut sekali. Dia nak rapat. Kau kena beli benda yang boleh melekat kat sini. Aku rasa dah kena gini. Tak boleh gerak. So macam yang selalu pakai kat budak-budak itu tak boleh. Apa dia benefit? Jadi jin tak kacau. Kalau letak tu pun jin akan kacau. It's just like bacaan kita. Apa yang kita pakai letak pin kat budak. Tak ada, dia wafak. Tapi wafak tu ada pin, so it hook together. Like kita letak lah, kan bahaya letak pin kat badan budak. Cuma ada yang modern sekarang, dia pakai leather, nanti dia letak kanan, dia jahit. Kita pernah meleceh betul nak potong benda tu. So nanti keluar dia dengan plastik laminated ke apa, nanti dikeluarkan. Itu tak guna. Because if you pakai tu, budak tu tetap nangis kalau kena gangguan. Selainkan kalau ada bacaan. Maknanya for example kita baca ayat kursi, kita tiup kat ubun dia, kita baca 3 qul ya Rasulullah aja. Tak ada masalah. Itu confirm dia akan lindungi sebab kita yakin kepada Maha Kuasa. Kita tak bergantung kepada perkara yang boleh mengundangkan jin. Syaitan tunggu time dia tunggu time you akidah you terpesong je. Terus dia cucuk. Jadi moral of the story is kita punya keyakinan nak kena Allah. Yes. Tak kisah sama ada supernatural atau tidak lah. Supernatural tak. Supernatural. Masalah saya lain. Kalau kau pelat, jangan cakap betul-betul. Ustaz, kalau menganjing orang berdosa. Bagus. Ustaz ajar dia ngaji, Ustaz masa tu baru nasihatkan dia. Astaghfirullah, maafkan saya ya. Aduh. Jadi kira kita punya keyakinan. Dia tak kisah sama ada dah merepek supernatural atau tidak lah. Kira macam saya kata, kalau macam kita sakit, jadi kita makan ubat. Yes. Jadi ikhtiar. Jadi janganlah macam kita makan ubat, aku makan ubat ni boleh baik. Ya. Tak, dia cuma usaha tu. Sebab ada yang dalam ulama berpendapat, ada yang berubat kalau kita sakit, ada yang mengatakan sunnah untuk kita berubat. Ada kata harus saja. Maknanya harus nak buat, boleh tak nak buat tak apa. Yalah. Ada ulama gitu. Sebab kita bergantung kepada Allah. Tapi kita tetap kena ada usaha. Islam ni dia tergantung pada usaha kita juga. Yes. Dia tak boleh if your iman is so strong, kalau betul serahkan pada it's very hard. Memang it's very hard. Correct. And it's also not the right way. The right way is kita usaha. Takkan kita nak makan, kita duduk, ya Allah kau kasihkan aku beef stick. Terus man datang, Ustaz beef stick. Tak mungkin. Betul lah. Mungkin sudah tak mesej je, tapi sedap. Semua satu tengah lapar tu. Semua sana. Okay. Pasal ni diorang dah makan tau. Tak faham aku. Betul lah. Kau kena faham, kita tengah diet. Yes. Kata aku dengan Ustaz duduk macam fishball ke tak?
Okay, so tadi going back to tadi yang Ustaz mention yang you had to go to rumah yang warga lain tu untuk practice, kan? Okay, so aku tengah fikir Man. Kau tahu aku tengah fikir. So there's this I don't know whether korang ada pernah dengar. I think I've shared with this with you guys before. Aku tak tahu kalau korang pernah dengar. There's this one particular year where the Hungry Ghost punya month was the same as bulan Ramadan. So they had this kan dorang selalu ada this macam getai ke apa entah ke macam these shows for their the spirits the spirit. So they kan they are performing atau they are calling out dia punya hantu-hantu dia kan. So apparently for that year when they had that ritual, because it's bulan Ramadan, they tried to call out dia punya hantu-hantu semua tak keluar. Oh, serious lah? Serious. There was this one particular yang particular year yang where both Ramadan, it was Ramadan and at the same time was Hungry Ghost Festival. They went to cemetery. Is it the getai thingy? Tak tahulah. Like it's just macam everywhere you go, every single place. Kan pasal ni benda kan banyak tempat kan, semua rata-rata. So they tried to call out the spirits, tapi none of them came out. Pasal and they don't know why. Ada macam such thing ke? Okay. So memang kalau dalam Islam, memang kalau bulan Ramadan syaitan diikat. Correct. Tapi jin Islam masih ada. Yalah. Jin Islam masih ada. Cip ni dia semua diikat. yang kirakan besar-besar. Yang kuncu-kuncunya mata lepas. Kuncu-kuncu ada. Nafsu kita masih ada. Cuma dia orang cakap, kalau sekiranya bulan puasa tu kita dah lah lemah, tak makan apa-apa selainkan puasa yuk-yuk lah. Kalau tak pernah ke? Astaghfirullahalazim. Okay. So kita sangka baik, tak pernah. Memang kita akan buat full lah. Sebab ala sakit, keuzuran tak ada masalah. Tapi kalau for example yang jin kuncu-kuncu tu akan ada juga. Yalah. Sebab kalau kita dalam bulan puasa, kita dah lemah. That's why ulama mengatakan, atau my syekh masa kat Yaman tu, dia cakap kalau bulan puasa kau masih buat maksiat, itu bukan syaitan yang kerja. Correct. Itu diri kau sendiri yang tergantung, maknanya habit dia kepada maksiat tu. Maknanya kau suka kepada maksiat tersebut. Tapi kalau bulan puasa tu kita tak melayankan, then itu memang dikira hasutan syaitan. Yelah. Sebab bila kita lemah, kita malas nak buat apa-apa. Tapi kalau dengan malas pun tetap kita buat maksiat tu, kita pergi clubbing ke apa, entahlah clubbing buka selalu malam. Ni ada buka pagi, tak tahulah clubbing apa yang buka pagi lah. Ada apa? Ada. Kelab masyarakat? Betul. Bodoh ke tutup? Itu tutup tu. Cakap buka. Okay. So kalau macam gitu, is diri sendirilah. Yelah. Yang memang digari adalah syaitan-syaitan yang besar-besar. General. So kira-kira drop yang tu semua besar Since tak keluar? Ya. Wallah alam possible juga. Sebab benda yang gaib ni kita tak boleh confirm. Ustaz pun tak boleh confirm. Ustaz tak boleh cakap unless Ustaz boleh nampak. Memang tak boleh. Imam Syafi'i mengatakan kalau sekiranya seseorang yang mukmin, maknanya orang Islam, nampak nyata jin, batal dia punya akidah. Yelah. Itu Imam Syafi'i. Apa maksud batal akidah? Ustaz tak nak cakap lah, takut dia maknanya batal akidah. Akidah kita akan terpesong. Maknanya akidah tak betul. Okay, so that was a bit of sharing daripada Ustaz. Interesting. Very interesting topic. Very entertaining topic. Betul. Yes. Okay, so sebelum kita end kita punya episode part 2 ni, mungkin Ustaz nak promote sikit dia punya produk. Pasal Ustaz Hidayat pun ada some products that he would like to promote. Mungkin Ustaz Hidayat Man boleh tolong pegangkan dia. Jadi Ustaz boleh explainkan apa yang produk-produk yang dia ada. Korang boleh purchase. Kalau korang nak more info, korang boleh DM Ustaz Hidayat on dia punya barang-barang asal. Matikan cik ni sebab mic pun tak boleh. Oh, okay. Dia nak posing lah. Okay, so for now Ustaz Hidayat akan explainkan produk dia. Tapi kalau korang nak more info, boleh DM dia. But for now, dengarkanlah Ustaz Hidayat. So under Ustaz punya produk adalah yang ini first, yang model ni dia pegangkan spray Ustaz ni, dia namakan spray Ruqyah lah. So spray Ruqyah, nampak tak nama dia? Seperti jatuh banyak. Macam influencer. Okay. So nampak dia punya ni adalah dinamakan Haruman Ruqyah Bidara. Kaki. Haruman Ruqyah Bidara. So ini yang kalau sekiranya penonton engage Ustaz untuk buat pagar rumah, usually the package includes of this lah. We give you one bottle for you untuk you sendiri pagar rumah tu lah. Ustaz,
siap ke pagar sekali lah. Yes, Ustaz akan siapkan besi. Selalu besi Ustaz pagarkan. Ustaz selalu yang buat kat Man. Man Ustaz akan pagar 4 segi, jadi dia tak boleh keluar. Sebab kalau macam gini, syaitan pun takut dengan dia kadang-kadang. Macam gitu. Ni berapa liter ni? It's 500 ml. 500 ml. It's more than enough to last. Kalau you buat everyday pun Months can last months. Yes. Unless sebab the spray that Ustaz buat ni, jangan spray banyak pun. Dia spray sikit sebab dia bukan mist, dia spray. Kalau mist spray is different. Dia akan just a mist. Just a mist. Okay, kalau spray, so nak kena spray just sikit-sikit jarak lah. And dia punya concentration level is quite sikit tinggi. Kita buat lebih tinggi so that dia punya bau akan stay a bit more longer. Okay. Macam gitu. So kita Ustaz ada 3 scent. So, this one is the green tea. This one is the green tea. Yes. Then Sekejap. I think the wire. Jangan langgar. Okay, so this one is the green tea. Ustaz ada pomegranate vanilla dengan orange. So yang yang selalu vanilla. Ya, so lalu yang banyak beli is pomegranate vanilla sebab dia very sweet fruity scent. Yes. Okay. Korang orange, jangan fruity scent vanilla, korang tiba-tiba ke bulu pula nak makan roti ke apa bau macam baking kan. Jangan nanti korang ambil ni spray Vanilla kau spray dalam mulut nanti. Jangan mati. Jangan. Chef Rukia Jangan. So yang ni jangan pakai dekat dalam Kau tahu nanti korang dah terketagih sangat, tak ada ustaz nak tolong tak? So yang ini kalau boleh jangan spray dekat orang yang ada gangguan. Kenapa? Sebab kalau kita spray kat orang gangguan, dia boleh sakit Sakit Macam gila. Dia terbakar rasa lah macam gitu. panas. Dah test lah. Takut. Jangan. So ada possibility untuk ini. Sama macam kalau kita pakai bidara semualah. Ni berapa ni? This one is 1790. Yeah. So whatever Ustaz punya produk, you buy 3 or more, it's free delivery lah. Ustaz akan hantar kat mana. Cuma in Ustaz Singapore. sendiri yang hantar? Yes, I personally akan hantar. So Ustaz alhamdulillah one man show. Baik. Untuk makan sekarang lagi kira. Yes. Baik. Tunggu mana ada lesen. Nanti saya yang tolong hantarkan. Yes. Baik. Okay. So the second product is tadi mana tadi? Ada dekat tangan saya. Okay, Ustaz introduce dulu nanti saya tunjuk. Okay, so the second product is selalu yang kita pernah dengar kalau gangguan jin mesti ada di minyak wangi. Dinamakan kasturi. Tak nampak Mat? Nampak? Nampak very clear. Nampak yang orang ingatkan tu jari kau tunjuk. Gini aja terus. Iya, sebab dah tengok bila Man pegang tu dia dah sama dengan jari. Cuma Man dia gini. Begitu. Nah, sama. So ini dinamakan kasturi kijang. So kasturi kijang memang kita dah try dekat patient kita, bila dirasuk atau ni dia terus cakap panas, dia cakap busuk. So kalau nak tahu kawan korang ada gangguan, bukalah kasih dia bau. Kalau dia rasa cakap asam macam busuk semacam, then bahaya. Sebab dia harum, dia wangi. Very sweet and dia menenangkan jiwa. Ni concentrated lah kira. This is raw. Maknanya is origin, dia tak ada campur-campur. Dia kalau tu penonton please do your research on kasturi kijang, macam mana diorang extract the oil. Sebab dia daripada rusa. Dia macam antidote. Yes. So dia daripada rusa. So you tengok, dia pergi search on Google, banyak sangat platform yang mengajar atau dia will inform you how do they how they extract the berbual oil. Melayu je lah. Macam mana dia extract the oil. Tenang gitu. Kau nak aku dekat gini ke? Tak ada. So the second product is kasturi lah. The third one is bidara. Cuma sulap lah kira. Dia bukan sulap, dia ada. Semua is in stock lah. So this one is the next one lah. Okay, tapi ini bukan produk Ustaz. Ini produk if I'm not wrong daripada Kelantan if I'm wrong. So dia daripada Malaysia and semua ada certified under dorang punya kat sana punya company yang to say that is health, boleh guna on your exterior. Dia tak ada side effect, dia tak ada apa. It's all natural. Itu apa tu? So you can buy the ingredients. Jatuh. Astaghfirullahalazim. Kakiku. Minta maafkan kami. Aduh kepala kau. So itu bidara, dia ada habatus sauda, dia ada minyak kayu putih, dia ada bidara. So ini adalah minyak angin. So banyak patient kita yang beli this, dia cakap, Ustaz, saya mabuk-mabuk hilang terus. Especially yang ada gangguan. Tapi yang mana baru-baru mula nak start pakai, dia cakap, Ustaz, panas lah. Minyak bidara plus, macam Prism Plus. So this is the better version lah. This is a better version yang diorang dah tambahkan, ada a few more. Then after that dia dah dapatkan license daripada diorang punya own certification company kat sana lah. So this is good for you to use. Cuma jangan pakai internal lah. Ustaz tak boleh makan juga? Tak boleh. Yang boleh makan nanti Ustaz akan tunjuk lagi satu. Mana? Sabar. Ustaz lagi explain. lagi explain. Okay, You wait for a minute. Sabar. Wait for a minute. Istighfar.
Mula-mula aku explain. Kemam. So dia yang ni usually patient kita pakai for the first time dia cakap Ustaz panas sangat sebab dia minyak angin, so dia sejuk. So dia sejuk, tapi dia cakap ni panas. Bahang, and dia kadang cakap sakit. Dia cakap tak apa, you have to use it sebab benda tu tak suka. Yelah. Benda tak suka. And this one also can use inside your water, both of this. Ni saya apa? Water, bukan mana kasturi tadi. Depan. Oh. Yeah, so the kasturi dengan ni boleh letak dalam air mandian ruqyah. Oh, mandi. Boleh Kan campur. menelan. Bukan campur dengan air untuk minum, tak Bukan. boleh. Yang campur untuk minum nanti Ustaz akan tunjukkan Okay. Dia macam tak sabar-sabar. Geram je. Hati burning. Saya rasa Ustaz kena pakai ni, banyak gangguan ni. Betul. Tak, Sikit-sikit malam. dia gangguan. Dia mengganggu terus. Okay, sekejap. Ni macam Aku tak nak cakap, aku tahu kau fikir apa. Aku pun nak cakap juga. Macam jus. Just lain. Apakah itu? So ni is okay, this one is Ustaz punya personal punya. Cuma Ustaz memang ada Ustaz punya own. Bottle semua nanti memang Ustaz nak buat sendirilah. So Ustaz ada Ustaz punya own supplier. Kau semua. kenapa? So this one is pure pati bidara. Parti Pati bidara. Okay. So pati bidara maknanya dia extract the oil from the bidara itself. Jadi pati. Direct lah. Direct, correct. So dia tak ada campuran apa-apa. Okay, so yang tadi yang ID pegang ni, yang this one can consume. So usually I use this kalau sekiranya dia agak teruk. For example, dah lagi ruqyah ni, dia taruhlah dia patient sihir, memang rabak. So kita nak kasih dia keluar, kita akan titiskan terus mulut. Usually kita akan minum dengan air. Kita akan bancur dengan air sedikit, just 3 or 5 drops, dan campur dengan air suam. Tapi kalau dalam ruqyah tu, maknanya kita nak suruh dia keluar juga, nak kasih dia muntah kan, kita akan terus titiskan. Rasa apa ni? Dia tak rasa apa. Dia pati. Dia oil just oil. Cuma pati dia tu apa? Pati tu ni Pati ikan haruan pollen ni. Okay, pati penonton boleh search lah pati tu apa. Dia just oil. Dia Ya, beli. pati. Ni kalau saya Ustaz, saya rasa kalau kena ruqyah spray saya mulut dia. Kita spray. Cuma kita sikit je lah. Saya sikit kalau saya keluar kau. Kalau spray Mampus orang tu ke? Bukan mampus. Boleh. Dia tak kisah boleh makan. Boleh ya. Yang habis duit pergi aku. sama member. Yang habis duit aku. Banyak. Kalau satu orang spray gitu, memang sana kita. So just ambil 3 titis atau 3 or 5 drops lah. Dah more than enough. So kita pakai ni nanti dia. Tapi ada dan kalau untuk ruqyah kirakan ni boleh sapu. This also can use on kalau sakit apa-apa. Cuma kalau untuk urut-urut tu kita tak syorkan ni lah. Kita syorkan zaitun. Yes. Zaitun apa? Zaitun sama Olive oil. Zaitun, Adeline. Olive oil. Zaitun, Adeline, Ruqayyah. Kasyaf. Ruqayyah tak ada? Tak ada. Kasyaf, Wafak. Wafat dia cakap wafat tadi. Okay. So yang kalau boleh kita akan syorkan is zaitun lah. That one you can buy anywhere. Itu boleh cari lah. Minyak zaitun lah. Minyak zaitun. Cuma kalau untuk gangguan, ruqyahkan minyak zaitun tersebut. So kalau ruqyah kan macam saya cakap, Al-Fatihah, Ayat Kursi 3 ku tiupkan. More than enough. Itu basic ruqyah. Usually gangguan ni untuk outer. Atau boleh minum juga. Usually kalau orang selalu ada acid reflux ke, atau ada constipated ke atau diarrhea, kita akan suruh dia makan sedikit. Itu pun health juga sama. Dan ada actually banyak lah makanan-makanan sunnah. Batu sauda. Cuma yang tu Ustaz tak jual lah. Tapi itu memang antara remedy yang kita akan gunakan untuk mengobat pesakit. So macam itu. For the first ni is this 3 product lah. These 4 product lah. InsyaAllah nanti further kita akan ada serbuk bidara. InsyaAllah kalau support memang kita dapat lah. Kalau support Ustaz, InsyaAllah, then kita akan ada serbuk bidara and so forth lah. So kalau korang nak support Ustaz, boleh DM dia ataupun kita straight dekat kita punya channel lah, IG ke atau Ustaznya IG, and get further info on the price info. Kalau korang nak produk dia, boleh contact dia, ataupun diorang kalau nak contact dia pasal ruqyah ke apa, pun boleh contact dia. Ustaz akan letak lah dekat Instagram Ustaz all my number yang apa you boleh message me. Alright. So itulah dia produk-produk daripada Ustaz Hidayat. Aku tahu aku cakap gitu. Masalah. Let's go. Okay lah, so itulah dia part 2 untuk kita punya this week's episode. Aku harap whatever yang dah di-sharekan oleh Ustaz for the past 2 episodes from last week and this week is very helpful for you guys. So jadi korang tahu lebih lanjut untuk siapa yang korang boleh atau patut cari tolong ke, atau korang rasa macam was-was nak percaya ke, macam orang ni boleh nampak dia kata aku gini-gini gitu-gitu. So at least this will help you guys macam
understand more on what korang patut percaya atau tak patut percaya, and who you should actually seek help from. The best and the safest. Yang paling important is korang safe. Jadi korang tak terpesong sangat dalam akidah. At the same time also, at the end ada ruqyah session, korang selamat. Itu yang paling penting. Tapi yang paling important is always husnuzon lah. Jangan sikit-sikit benda jatuh ke apa. Hantu. Sebab kata jangan kolot lah. Jangan kolot. Whatever it is, kalau korang rasa macam sakit sikit, go doctor first. Yes, only check medical. Yes, medical is important. Tiba-tiba bunyi radio, orang tahu hantu. Hantu. Padahal radio. Pening kepala tiba-tiba macam non-stop, korang rasa tak sedar, always seek doctor first. Yes. Kalau kalau korang rasa macam korang rasa really that pening kepala tu macam tak sedap ke apa, baru korang boleh cari tukang peruqyah untuk macam tolong aku korang. cakap, benda yang tak Tak ada ada, jangan diada-adakan. Macam tadi tu aku semua dengar tapi aku tak nak cakap. So yalah, untuk itu je lah untuk kita punya episod minggu ni. Aku harap korang terhibur lah dengan episod kita. So don't forget to catch us next week. So next kita akan buatkan reaction video macam aku dengan Mar pernah buat, tapi this time dengan orang juga. Korang memang suka tau kita orang buat reaction. Tapi this time around korang memang suka eventually tengok ID punya reaction kan. This time around kita ada Ustaz dengan Man. Kita tengok reaction Ustaz macam mana. So kita jumpa korang next week. Don't forget to like, subscribe, follow kita dekat IG, individual IG dengan Black Cats Official punya IG. And again, kalau ada apa-apa story nak share dengan kita, sila like email di bio atau DM kita. Yeah. So yalah, kita looking forward to korang punya contributions. And also to remind you guys, at the end of the month kita akan go out for outdoor shoot for our podcast. So kalau korang ada mana-mana tempat yang korang nak recommend kat kita, boleh comment down below juga. Yep. Okay, so that's all for this week. My name is Aidi. I'm Mar Ali. Ustaz Hidayat. Nur Hakim. And we are from the Black Cats Podcast. Ciao. Bye.